Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira binti Muhammad Fazli daripada kelas PI SMP PI 2619. Okey, ini merupakan pembentangan mengenai produk inovasi digital yang telah saya hasilkan bagi kursus PIMK 3152 iaitu kursus inovasi digital. Okey. Produk inovasi digital yang saya telah hasilkan merupakan slide interaktif yang bertajuk Oh My Tajwid. Okey, slide interaktif yang saya hasilkan ini berfokuskan kepada mat asli dan mat badal. Okey, saya hasilkan slide interaktif ini untuk membantu murid-murid membezakan antara mat asli dengan mat badal dan dapat mengaplikasikannya dalam pembacaan Al-Quran dengan betul. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey, inovasi digital ialah pengembangan dan reka cipta yang bertujuan menambah baik penerapan nilai dan ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan melalui teknologi yang sedia ada dalam sesuatu produk. Okey, oleh itu, inovasi yang saya hasilkan ini bertujuan untuk membantu murid-murid mengenali dan membezakan antara mat asli dan mat badal dengan mudah serta menyeronokkan. Rasional project yang saya hasilkan ini ada 3. Yang pertama ialah murid-murid akan lebih tertarik dan berminat untuk mempelajari sesuatu kerana menggunakan slide interaktif yang berwarna-warni, mempunyai animasi dan sangat menarik untuk diterokai. Okey, rasional project ini saya ambil daripada kajian Nur Fatin Syamimi, Nur Farah Khana, Muhammad Ra'in dan Kesavan pada tahun 2021, iaitu kajian persepsi pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Rasional yang kedua pula ialah pengajaran tajwid dalam subjek pendidikan Islam menjadi lebih seronok, menarik dan berbeza daripada sebelumnya yang menyebabkan murid mudah hilang tumpuan. Okey. Pernyataan ini saya ambil daripada kajian faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan pelajar sekolah menengah di dalam kelas. Iaitu kajian Muhammad Aziz, Fauziah, Nur Hidayah, Khairiyah, Najwa Hanani dan Wan Nur Hasniah 2012. Okey, dan rasional project saya yang terakhir, yang ketiga ialah kajian-kajian lepas menunjukkan penguasaan Al-Quran dalam kalangan murid sekolah rendah adalah pada tahap sederhana dan lemah. Ini adalah daripada kajian analisis tahap penguasaan bacaan Al-Quran murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Sungai Karam berdasarkan model khatam Al-Quran dan model tasmid Jacob. Ini merupakan kajian daripada Safi'i, Barinah, Suhana dan Muhammad Fuad 2018. Inovasi yang saya hasilkan ini berdasarkan beberapa pernyataan masalah yang saya dapat kenal pasti, iaitu masalah yang dihadapi oleh murid-murid 5 cempaka ini ialah mereka gagal mengenal pasti serta membaca perkataan yang mengandungi hukum tajwid mat asli. Okey, pernyataan masalah ini saya dapati daripada kajian Siti Hajar 2012 yang mengkaji tentang penggunaan warna dalam pengajaran hukum mat asli terhadap murid tahun 5 dalam bacaan surah Ad-Duha. Saya juga menghasilkan produk inovasi ini berdasarkan pernyataan masalah di mana kerap dilakukan pelajar dalam bacaan adalah kesalahan sebutan panjang dan pendek mat. Kesalahan mat dalam bacaan adalah antara kategori penting yang diabaikan pelajar dalam bacaan. Okey, ini pula daripada kajian Surul Syahbuddin dan Muhammad Azhar 2015, iaitu kajian mengenai bentuk-bentuk kesalahan bacaan Al-Quran pelajar di sebuah IPTA. Produk inovasi yang telah saya hasilkan ini memfokuskan kepada 3 objektif yang utama. Yang pertama iaitu
murid dapat menyenaraikan 3 contoh mat badal dan 3 contoh mat asli menggunakan inovasi dengan betul. Yang kedua, murid dapat membanding beza antara mat badal dan mat asli dengan betul. Dan yang terakhir adalah murid dapat mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Okey, skop dan limitasi produk yang saya hasilkan ini pula adalah berfokus kepada murid-murid tahun 5 bidang Al-Quran iaitu tajuk mat badal. Okey, dia juga boleh difokuskan untuk murid tahap 1 iaitu tahun 2 bagi tajuk mat asli. Tapi ianya mungkin tidak berapa berkesan kerana ianya lebih berfokus kepada perbezaan antara mat badal dan mat asli. So, kalau untuk murid tahap 1 nak guna untuk mat asli tu tidak kurang berkesan lah. Maybe boleh digunakan tetapi adalah kurang berkesan. Seterusnya ialah kepentingan dan impak. Okey, kepentingan dan impak yang saya boleh nampak daripada inovasi yang saya hasilkan ialah yang pertama, berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang berkesan dan menarik serta sesuai dengan pengajaran masa kini. Okey, yang kedua, membantu murid mempelajari tajuk mat badal dengan mudah dan memudahkan murid membezakannya dengan mat asli. Dan yang terakhir adalah mendorong murid menjadi kreatif dan menjadikan PDP lebih menarik serta meningkatkan kualiti pembelajaran melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi anggaran kos pula, okey, bagi anggaran kos, tiada kos yang diperlukan kerana hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati seperti template PowerPoint dari internet, seperti gambar-gambar dan animasi yang hanya boleh didapati daripada internet sahaja. Bagi model inovasi yang saya ketengahkan dalam projek inovasi saya adalah model kreativiti. Okey, model kreativiti ini terdapat 4 tahap. Okey, tahap yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Dan tahap kedua, membiarkan perkara tersebut bermain dalam fikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, uji kaji idea dan terakhir sekali penyelesaian masalah. Inovasi digital yang saya hasilkan adalah merupakan sebuah slide interaktif. Okey, di mana slide interaktif yang saya hasilkan ini adalah merupakan sebuah inovasi digital yang sangat mudahlah untuk digunakan. Okey, antara cara untuk menggunakan slide interaktif yang telah saya hasilkan ini, okey, pertama sekali, pada muka hadapan slide interaktif tersebut akan terdapat butang mula. So, pengguna kena tekan butang mula itu untuk start menerokai bahan interaktif tersebut. Okey, kemudian pengguna akan dibawa kepada halaman di mana terdapat arahan cara penggunaan bahan interaktif tersebut. Okey, antara contoh arahan tersebut adalah okey, pengguna akan diberitahu bahawa bahan yang diteroka tersebut adalah bahan pembelajaran interaktif. Seterusnya, pengguna akan dinasihatkan supaya menggunakan butang atau simbol yang disediakan untuk memudahkan lagi penerokaan slide interaktif tersebut. Contohnya, butang simbol rumah melambangkan untuk kembali ke halaman utama dan simbol anak panah untuk ke halaman seterusnya. Setelah dirujuk oleh rakan-rakan yang lain, saya telah mendapat beberapa maklum balas mengenai inovasi yang telah saya hasilkan. Okey, antaranya ada yang mengatakan inovasi saya ini sesuai digunakan untuk pengajaran berbanding menggunakan buku teks semata-mata. Yang kedua, agak menarik dan dapat membantu murid untuk membanding beza antara dua mat tersebut yang sering murid keliru. Seterusnya, jika ditambah animasi seperti lagu akan lebih memudahkan murid untuk mengingat. Okey, daripada maklum balas ini, saya telah menambah baiklah inovasi yang telah saya rancang dan telah saya hasilkan. Saya telah menambah satu bahagian di mana terdapatnya lagu untuk menambahkan lagi
tarikan slide interaktif saya tersebut. Antara maklum balasan saya perolehi daripada rakan-rakan saya yang lain lagi ialah daripada rakan sekelas saya, iaitu Izzah Fazana. Dia berkata, pada pendapat saya, inovasi yang dihasilkan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, membolehkan murid lebih fokus semasa sesi PDP. Okey, antara maklum balasan lain adalah cadangan saya manfaatkan penggunaan hyperlink untuk memudahkan murid mengendalikan sendiri bahan inovasi yang telah dihasilkan. Dan terakhir adalah cadangan saya inovasi lebih berkesan sekiranya ditambah dengan akronim untuk membantu murid mengingat dengan lebih mudah. Okey, berdasarkan maklum balas yang terakhir ni, saya pun telah menambah baik inovasi yang saya hasilkan. Sebelum ini, saya hanya meletakkan huruf-huruf sahaja, tidak meletakkan akronim. Selepas mendapat maklum balas ini, saya telah menambah baik inovasi yang saya hasilkan. Okey, ini pula merupakan bukti pencapaian inovasi saya yang menunjukkan keberhasilan. Okey, saya telah jalankan inovasi ini terhadap pelajar tahun 5 semasa saya menjalankan praktikum dahulu. Okey, data ini berdasarkan daripada jumlah 36 orang murid. Okey, kalau kita lihat daripada sebelum menggunakan inovasi yang saya hasilkan ini, peratus murid yang lulus menjawab soalan bahagian mat asli dan mat badal tersebut hanyalah 33.33%. Berbeza dengan selepas penggunaan inovasi yang saya hasilkan. Di sini kita dapat lihat peningkatan di mana jumlah peratus murid yang lulus telah meningkat sehingga 69.44%, iaitu lebih kurang separuh daripada murid-murid tahun 5 yang saya ajar tersebut. Ini merupakan buktilah di mana inovasi yang saya hasilkan ini dapat membantu murid-murid menangani masalah mengenal hukum tajwid mat asli dan mat badal. Kesimpulan daripada projek inovasi digital yang saya hasilkan ini, diharap dapatlah digunakan dengan berkesan oleh semua murid tahun 5 bagi memastikan mereka dapat mengenal dan membanding beza antara mat badal dan mat asli serta dapat mengaplikasikannya dalam pembacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid.